Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi perkongsian bersama dengan saya di Facebook saya ini, dan insya-Allah kita akan mengambil peluang sempena PKP ini untuk kita sama-sama berkongsi lah sedikit ilmu dan pengetahuan. Dan semalam saya dah kongsi berkaitan dengan makanan sumber fosfat yang memberi kesan kepada pesakit yang menjalani dialisis. Dan hari ini insya-Allah saya akan cuba menceritakan sedikit perbezaan dalam proses kawalan pemakanan di antara pesakit yang menjalani dialisis dengan pesakit yang tidak menjalani dialisis. Okey, so antara perkara yang saya biasa jumpa ataupun saya dapat daripada Facebook ialah berkaitan dengan soalan daripada orang awam, iaitu yang bertanyakan kemusykilan mereka berkaitan dengan kawalan pemakanan untuk pesakit yang didiagnos ada penyakit buah pinggang kronik ataupun kita panggil CKD stage 3 dan stage 4. Jadi ini soalan secara umum yang kita tidak akses, kita tidak dapat bertemu dengan pesakit tersebut. Cumanya untuk menjawab terus, sebaiknya kita tanya dahulu what the stage of disease, apakah peringkat mana pesakit itu telah pun berada, iaitu tahap 3 ke atau tahap 4, ataupun pesakit itu dah menjalani dialisis, sama ada peritoneal dialisis ataupun hemodialisis. Maka di sana dia ada sedikit perbezaan dari segi kawalan pemakanan, especially protein, terutamanya protein, kerana protein ni dia ada function ataupun fungsi dia tersendiri. Okey. Jadi pesakit yang menjalani dialisis, dia punya keperluan protein tak sama dengan pesakit yang tidak menjalani dialisis, pesakit yang di stage 3 dan stage 4. Dari segi objektif pemakanan pun, objektif kawalan pemakanan pun dia tidak sama. Kalau pesakit yang tidak menjalani dialisis, tahap 3 dan tahap 4, dia kita panggil objektif kawalan ataupun pengurusan pemakanan dia lebih kepada dia lebih kepada untuk delay progression, untuk melambatkan progression kepada the next level. Maksudnya daripada stage 3 ke stage 4 itu tujuan dia ialah untuk kita nak elakkan maksudnya kemajuan. Letak balik dia bilik. Yang ambil lebih bilik. Yang ambil letak balik. Okey. Kita nak elakkan masalah daripada, contohnya patient dah stage 3. Okey, stage 3, dan kita tak nak the progression itu pergi ke stage 4 dan pergi ke stage 5, sebab tujuan kita nak kawal pemakanan dia, objektif asasnya yang di situ dulu. Okey, untuk pesakit yang menjalani proses dialisis, keperluan protein dia sedikit tinggi berbanding orang yang tak menjalani dialisis. Okey, saya akan terangkan kenapa. Okey, kalau lihat dari segi objektif pemakanan untuk pesakit yang menjalani dialisis pula, dia lebih kepada untuk prevent malnutrisi, nak mengelakkan berlakunya masalah malnutrition, kekurangan dari segi pemakanan, dan dia sendiri kita nak maintain dia punya nutrition status, status pemakanan dia, sekaligus dia untuk pesakit yang menjalani dialisis ini kita perlukan keperluan protein, perlu melengkapkan keperluan protein, dan juga belum melengkapkan keperluan kalori. Okey. Okey, di situ kita nampak objektif yang berbeza. Okey. Jadi kalau untuk stage 3 dan stage 4 CKD, chronic kidney disease, keperluan protein ataupun protein yang boleh diberikan kepada dia lebih rendah berbanding
yang menjalani dialisis. Okey. Satu, kenapa? Okey, kita balik kepada objektif asal tadi, iaitu to delay the progression towards the next level or next stage of kidney deterioration. Maksudnya mengelakkan berlakunya masalah kemerosotan kepada next stage. Okey. Jadi kita bagi protein tu, peruntukan protein itu lebih rendah, sehingga 0.6 gram per kilogram berat badan. Dan bagaimana low protein itu, keperluan protein yang lebih rendah itu sebenarnya dia akan membantu untuk maintain nutritional status, dan dia akan membantu juga untuk mengurangkan mengurangkan the generation of nitrogenous waste, mengurangkan penghasilan sisa-sisa nitrogen dan juga inorganic ion yang akan menyebabkan masalah kepada metabolik dan klinikal dalam kes-kes yang pesakit yang mengalami sindrom uremik. Sindrom uremik contohnya keletihan dan sebagainya lah. Itu yang berlaku. Okey. Jadi dan low protein intake ataupun low protein diet juga dia membantu untuk mengelakkan berlakunya masalah kita panggil delay the onset, atau dia akan bantu untuk melambatkan permulaan kepada keperluan untuk starting the renal replacement therapy itu sendiri, iaitu proses ataupun rawatan penggantian fungsi buah pinggang, atau kita kata specifically on dialysis ataupun transplant lah. Jadi dia membantu untuk elakkan benda tu. Okey. Jadi yang seterusnya, kalau kes-kes yang terlalu teruk, maksudnya pesakit tahap 3 dan tahap 4, apa? Apa? Main api. Sekejap lagi dah. Okey, main tengok sini dulu. Okey, ayah jing tu. Ya. Okey. Okey, dan untuk kes pesakit yang menjalani yang mengalami malnutrisi agak teruk, dia sebenarnya boleh naik dia punya peruntukan protein itu sehingga 0.75 gram per kilogram berat badan. Ajak main game api. Jangan main malah itulah. Okey. Itu yang kita nak terangkanlah. Maksudnya 3 tahap 4 protein lebih rendah berbanding tahap 5 yang dah start proses dialisis secara regular. Okey. Bila mana pesakit yang dah start dialisis secara regular, keperluan protein itu dia lebih tinggi. Okey. Maksudnya kalau dari segi pengiraan 1.2 gram per kilogram berat badan. Maknanya kita dia tapi dia tak boleh kira direct macam tu. Maksudnya 1.2 darab dengan berat badan itu dapat semua protein. Kita kena tengok the absorption ataupun tengok dari segi keperluan berapa HB protein. Yang tu kena lebih detail, maksudnya kena lebih personalized dan lebih individualized lah. Maksudnya saya akan terangkan beza kenapa bila mana ada soalan yang dilontarkan oleh pesakit kepada dietitian. Ada dietitian kata, keperluan protein tinggi berbanding biasa. Ada dietitian yang akan jawab keperluan protein lebih rendah berbanding kepada biasa. Ini kerana berlakunya soalan itu ditanya oleh stage yang berbeza. Pesakit yang ada stage yang berbeza. Bagi pesakit yang ada masalah penyakit buah pinggang yang dah menjalani proses dialisis, okey. Jadi keperluan protein dia sebenarnya lagi tinggi, dan sekiranya protein itu diberikan lebih rendah, maksudnya diambil lebih rendah daripada saranan 1.2, dia boleh menyebabkan berlakunya lower serum albumin dan juga higher morbidity. Okey, di dalam kes pesakit yang menjalani hemodialisis. Dan pesakit yang menjalani hemodialisis ini sebenarnya dia kira dah proses dialisis sendiri itu dah satu proses yang katabolisme yang menggunakan banyak tenaga, okey, dan boleh
menyebabkan masalah kita panggil muscle, maksudnya berlakunya penguraian otot dah. Jika sebab tu setiap kali proses dialisis, protein akan dibuang lebih kurang dalam 7 ke 10 gram. Maksudnya lebih kurang dalam satu sajian protein yang akan dikeluarkan hasil daripada dialisis. Jadi proses dialisis itu sendiri menyebabkan protein itu hilang, dan pesakit yang menjalani dialisis dia perlu kepada penggantian sumber protein tu. Okey. Dan satu lagi, protein intake ataupun pengambilan protein yang lebih tinggi atau yang mengikut saranan, maksudnya lebih tinggi daripada yang tidak menjalani dialisis, dia boleh memberikan kebaikan kepada pesakit yang ada masalah dan mengalami muscle catabolism, maksudnya penguraian sel-sel otot. Okey, jadi insya-Allah itu sedikit beza dari segi pengambilan protein. Dan mungkin kalau ada soalan yang berkaitan dengan pengambilan protein, cuba spesifikkan kepada keadaan pesakit dan tengok dari segi keperluan semasa yang mungkin boleh dinilai berdasarkan kepada keadaan pesakit itu sendiri. Jadi penting kepada kita semua untuk tahu sebelum kita nak cerita tentang pesakit tersebut kepada keadaan yang kita cuba nak okay. Jadi kita cuba lihat keadaan betul-betul dan pastikan plan pemakanan yang berjalan itu is more individualized lah, lebih kepada spesifik kepada individu. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi saya rasa cukup sekadar tu saya berkongsi pada pagi ini ataupun tengah hari ini. InsyaAllah saya harap semua mendapat manfaat daripada apa yang saya terangkan, dan semua dapat mampu untuk mengawal pemakanan untuk pesakit masing-masing dan juga untuk saudara mara kita yang menjalani proses dialisis ataupun tidak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.